أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا الفهم والعلم، فهم النبيين وحفظ المرسلين، وارزقنا الحكمة والعقل وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، إن الله على كل شيء قدير. آمين يا رب العالمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وإياكم في الدارين. Semoga kita mendapat kebaikan dan manfaat daripada tulisan dan karangan yang telah dikarang oleh pengarang untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian, insya-Allah kita akan sambung bicara dan pengajian kita di dalam buku Fiqh Manhaj, sukatan pelajaran fiqh ala mazhab Imam Asy-Syafi'i, mengikut mazhab Imam Syafi'i. Maknanya kalau dengan kata lain, bila tuan-tuan kita faham kepada tajuk buku kita pun, maka di sana ada lagi aliran ataupun fiqh mengikut pandangan mazhab selain daripada Syafi'i. So kita belajar, kita mazhab Syafi'i, kita belajar cara yang dibawa oleh Imam Asy-Syafi'i, bagaimana cara mengambil sesuatu hukum dan bagaimana cara untuk kita menunaikan dan melaksanakan tuntutan-tuntutan ataupun hukum yang dituntut, sama ada tuntut kita laksana, kita buat seperti solat, seperti puasa, seperti zakat, seperti haji, seperti menutup aurat, seperti mengaji, kita belajar ni antara tuntutan suruh kita buat. Ada lagi tuntutan yang dipanggil dengan tuntut kita dituntut supaya meninggal dan menjauhkan diri daripadanya, seperti perkara-perkara yang kita sebut diharamkan: judi, minum arak, berzina, tidak menutup aurat, tidak salat ataupun seumpamanya. Jadi muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati dan kasih sekalian, insya-Allah malam ni kita masuk pada muka surat 15, iaitu Masalihut Tasyri', sumber kepada hukum fiqh. Sumber kita dalam Islam ni, kita tidak boleh buat sesuatu, terutamanya ibadat, kecuali dia ada sumber. Dia ada buku saya, minta maaf, buku saya muka surat 15. Mungkin buku tuan-tuan kurang ataupun lebih, wallahu a'lam. Mungkin lebih atau mungkin kurang, saya tak pasti tuan-tuan. Buku saya ni di muka surat 15, ya, 11, muka surat 11. Baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala.
Bila kita sebut sumber, maknanya Islam ini hukum itu dia ada sumber, dia tak boleh main. Seperti kalau tadi saya sebut hukum sama ada disuruh buat. Setiap perkara yang disuruh diminta kita buat, sama ada dinamakan hukumnya wajib ataupun namanya sunat, maka ia ada sumber. Dia tidak kata suruh solat tu gitu-gitu je, tak. Sama juga seperti sebenarnya bukan saja dalam bab fiqh. Oleh kerana kita belajar, kita nak tahu tentang hukum hakam, maka kita sebut mengenai hukum fiqh dia nanti. Sebenarnya setiap perkara di dalam Islam ini dia ada sumber. Kita beriman kepada Allah yang esa, tidak beriman kepada Tuhan yang selain daripada Allah, ada sumbernya. Nah, huwallahu allazi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain daripada dia. Maknanya selain daripada Allah yang disebut dengan Tuhan, yang disebut dengan nama ilah dan sebagainya, itu sebenarnya tidak ada. Itu semuanya ialah bohong, itu semuanya ialah tipu. Kalau sebut dalam pelajaran tauhid itu. Nak sebutnya setiap perkara yang ada dalam sedari ada sumber, ada asasnya, berpandukan kepada Nabi. Baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dari sumber yang diguna pakai di dalam mazhab Syafi'i dan boleh dikatakan sepakat di kalangan para ulama, ada empat sumber. Sumber yang pertama iaitu Al-Quran. Bagaimana kita solat? Kita solat disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu aqimus salat. Wahai orang beriman, dirikan sembahyang, Allah sebut. Nah, tapi dalam Quran ada sebut tak cara sembahyang? Tak sebut. Cara sembahyang disebut dalam Al-Quran ialah warka'u, rukuk, wasjudu, berdiri, aqimu, diri. Warka'u, rukuk, dan wasjudu, sujud. Ada empat: diri, rukuk, sujud. Dia tak ada tahiyat, tak ada baca iktidal, tak ada baca apa lagi, duduk dua sujud, ada baca tu tak ada. Dalam Quran tak ada. So oleh yang demikian, setiap perkara yang ada di dalam Al-Quran sebahagian besar dijelas ataupun diperincikan lagi oleh Rasulullah SAW melalui ucapan ataupun kata-kata baginda yang disebut dengan perkataan as-sunnah, yang disebut dengan hadis. Al-Quran solid 100% daripada Allah. Nah, Al-Quran solid 100% daripada Allah. Perkataan dia, maksud dia, ucapan, semua tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Beza Al-Quran dengan As-Sunnah ataupun yang orang kita panggil hadis, bezanya ialah sunnah. Sunnah ni daripada Nabi SAW 100%. Nah, ucapan dia, kata-kata dia, bahasa dia, semua daripada Nabi SAW. Cuma sunnah ini ataupun al-hadis ini disebut di dalam pengajian hadis, dia ada 3 perkara. 4 perkara lah. 3 perkara yang besar. Pertama, setiap apa yang Nabi sebut itu sunnah atau hadis. Setiap perkara yang Nabi sebut selepas dia jadi Nabi, maka dia disebut sebagai sunnah atau disebut sebagai hadis. Aqwalun Nabi. Jika tuan-tuan, sahabat-sahabat, tengah hari tadi, saya pagi tadi, tengah hari tadi, dalam radio writing dia ada satu slot dipanggil bukan di hari Jumaat, hari Jumaat selepas Jumaat dalam pukul 3 atau silap saya, satu slot pengajian hadis. Ada seorang doktor cerita upah mengenai hadis tu apa benda. Jadi hadis ni apa dia? Hadis atau sunnah itu tuan-tuan. Hadis satunya ialah dia panggil aqwalun Nabi, kata-kata ataupun apa yang Nabi sebut. Nabi sebut semua yang Nabi sebut kan disebut sebagai hadis. Maksudnya sepanjang lebih kurang 23 tahun, 10 tahun berada, 13 tahun berada di Mekah dan 10 tahun berada di Madinah, maka setiap kali yang Nabi sebut didengar oleh sahabat, maka ia disebut sebagai sunnah. Sebab tu Rasulullah SAW dia tidak bercakap.
Dia tidak bercakap kecuali apa yang diilham ataupun yang diwahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiq, tidak ada sesuatu yang disebut atau yang dilafazkan oleh Rasulullah SAW illa kecuali wahyu yuha ilaih, turunnya wahyu, adanya wahyu yang diwahyukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW dia tidak bercakap ikut suka. Dia bercakap kalau kita kata perkara fakta, sehingga disebut di dalam hadis menyatakan bahawa Rasulullah SAW jika dia bergurau sekalipun, bergurau benda yang betul, dia tak gurau benda yang uluk-uluk kita ni, gurau benda yang tak apa-apa. Nah, Rasulullah sebagaimana disebut antara gurau, Rasulullah pernah sebut kepada seorang makcik yang berusia kan kita kata berumur. Nabi bila makcik itu tanya Rasulullah, makcik ni orang yang hebat tuan, dia sembahyang, memang orang yang taat dengan agama. Satu hari dia tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah aku ni layak masuk syurga? Nah, Nabi tak jawab layak atau tak layak. Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Nah ni. Nah, Nabi cakap orang tua tak masuk syurga. Nah ni. Dah duduk sembahyang, duduk ibadat, buat amal Allah. Nah, Nabi bergurau betul. Nah, maknanya kenapa? Yang masuk syurga semua berusia remaja ataupun muda. Tak ada orang tua tu. Orang 50 tak ada dalam syurga. Sehingga dikatakan antara 20-an, 30-an saja yang berada dalam syurga. Nah, maknanya kalau kita sebut hari ini usia 20 ke 30 ni tengah kuat, tengah gagah. Nah, nak makan, nak buat kerja, nak berlari, nak apa pun, masa tu tengah kuat. Nah, kalau dah masuk 40 tak payah kuat dah. Bersedia makan ubat. Nah, dah masuk 40-an tak payah nak kontrol makan, tuan-tuan. Nah, bila dah usia 40-an, kita bersedia makan ubat. Nah, kalau nak kontrol makan masa umur belasan, sebelum umur 30 nak kontrol makan, okey, masa tu kontrol makan. Nak kontrol macam mana masa tu tengah semangat makan? Nak makan nasi dengan apa, ikan nasi panas-panas dengan ikan goreng tu habis 2 pinggan. Tak, masa tengah semangat makan. Tak, masa tu. Tapi nak kontrolnya bila dah masuk umur 40, mula sakit jalan sikit, pusing, jalan tak, rasa sakit lutut, rasa sakit pinggang, rasa macam-macam. Usia 40 bersedia makan ubat. Tak payah berpantang. 40 mana pantang nak makan. Ini tak boleh makan, pantang. Ini tak boleh makan, pantang. Nak jaga makan untuk kesihatan masa usia 20, belum 30. Kalau nak sedia makan, nak kawan makan, umur 40 sedia makan ubat. Tak payah kontrol makan. Makan kan biasa, lepas tu makan ubat. Makan biasa makan ubat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah SWT. Jadi Rasulullah SAW kata orang tua tak masuk syurga. Nabi tak cakap makcik tu tak masuk syurga. Mau dikata orang tua sebab dia masuk syurga semuanya orang muda. Baik, sunnah Nabi. Balik pada sunnah Nabi. Sunnah Nabi apa dia? Sunnah satu, setiap ucapan ataupun kata-kata Nabi SAW. Tak kira Nabi sebut apa. Bila Nabi bercakap dengan sahabat-sahabat kata aku dengar satu hari Rasulullah kata begini-begini. Itu hadis Nabi. Nah, yang paling banyak meriwayat hadis dikatakan ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, sebab dikatakan dia sanggup tidak berkahwin kerana nak duduk bersama dengan Rasulullah SAW. Nak duduk dalam majlis bersama Nabi, kalau kahwin atau isteri ada nak duduk dengan isteri macam mana? Dah tak berjawab, nak jaga bagi makan, nak beli berat, nak beli ikan, nak beli sayur pada anak isteri. Maka dia tidak berkahwin dan dikatakan dia nak bersama Rasulullah SAW. Nah, dia paling banyak sekali cerita hadis. Hari-hari dia duduk bersama Nabi. Dia tahu Nabi cakap begini, Nabi kata wahai budak begini. Banyaklah hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, yang pertama sunnah kepada sunnah. Sunnah iaitu setiap kata-kata ataupun ucapan Rasulullah SAW.
kalau kita sebut biasa orang kita disebut ucapan sebagaimana ucapan yang Rasulullah SAW sebut pada Hajjatul Wada'. Haji terakhir Nabi haji terakhir, masa berada di padang Arafah, Nabi berucap. Nabi bagi khutbah. Setengah kata khutbah di padang Arafah, dan pasal tuan-tuan kalau juga kedai sekarang biasa dia dijual, dia panggil khutbah al-wada', haji wada', haji perpisahan. Mana selepas Nabi buat haji itu dah tak berapa lama Rasulullah SAW dikatakan meninggal dunia. Baik, itu ucapan kalau kita panggilan semua itu dipanggil sebagai hadis Nabi SAW. Jadi kita sembahyang, kita solat, kita puasa, sebahagian besarnya dijelaskan melalui hadis Rasulullah SAW. Jadi hadis yang pertama iaitu setiap kata-kata ataupun ucapan baginda Nabi SAW. Yang kedua, hadis itu apa dia? Sunnah apa dia? Sunnah dia kata kullu af'alin Nabi SAW. Setiap perbuatan Nabi. Kadang-kadang Nabi tak sebut, tapi sahabat kata aku tengok ra'aitu Nabi SAW. Contoh dalam bab ambil wudu. Seorang sahabat kata ra'aitu Nabi SAW kana yatawadda, bila dia ambil wudu, dia basuh dua tangan, dia berkomong, dia masuk air dalam hidung, dia basuh muka, dia basuh tangan kiri, kanan dan kiri, kemudian dia sapu kepala, dia basuh telinga, kemudian dia basuh dua kaki. Jadi Rasulullah SAW buat. Dia tak kadang-kadang dia tak sebut, Nabi tak kata, tapi sahabat tengok Nabi buat. Maksudnya setiap perkara yang Nabi buat, macam sebagaimana Nabi tidur. Ada juga hadis atau sunnah Nabi sebut. Nabi bagi tahu kepada sahabat bila nak tidur. Bila nak tidur baca 3 ku. Bila nak tidur ngiring sebelah kanan. Bila nak tidur ambil wudu, sahabat tengok. Dan Nabi pun sebut kepada sahabat. Maksudnya sebutan pun ada, perbuatan pun ada. Ini antara perkara yang kedua. Yang ketiga, sunnah ataupun hadis ni dia panggil satu aqwalun Nabi, kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, dan yang ketiga takriratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara yang dipersetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak sebut, Nabi tak buat, tapi sahabat pergi cerita kepada Nabi. Sahabat pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, ra'aitu fulan-fulan, aku tengok sahabat orang tu dia buat gini-gini. Bagaimana? Nabi kata, betul, bagus. Itu sunnah Nabi juga. Sama sebagaimana kita sebut apabila kita baca di dalam sembahyang. Dalam solat ni tuan-tuan, ada benda yang Nabi tak buat, Nabi tak sebut, tapi dibuat oleh sahabat. Bila Nabi tahu, Nabi kata bagus, Nabi puji. Seperti lepas takbiratul ihram. Selepas kita sebut Allahu Akbar, dalam hadis tak ada sebut apa dah. Kita sebut Allahu Akbar, kemudian kita kata apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada hadis-hadis sebut tak benda ni? Tak ada. Jadi ada juga orang kata Nabi tak buat benda tu, tapi kita faham sunnah ni bukan semua benda yang Nabi buat semata-mata. Sunnah ialah sesuatu yang disebut dengan takrir ataupun persetujuan, pengesahan dan pengakuan daripada Nabi. Bila Nabi dengar sahabat baca demikian, Nabi paling lepas sembahyang salat, Rasulullah SAW tanya, siapa baca begini tadi? Siapa baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah? Maka sahabat takut, dia takut Nabi marah. Sebab Nabi tak pernah sebut, Nabi tak pernah ajar, tapi ada sahabat sebut. Sebut apa dia? Allahu Akbar kabira. Allah yang maha besar. Allahu Akbar paling besar. Kabira. Walhamdulillah katsira. Dan segala puji bagi Allah yang amat banyak. Subhanallah bukratan wa asila. Allah berkabir alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Dan subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, bukratan pagi petang, wa asila pagi dan petang. Maknanya setiap masa suci Allah, maha suci Allah daripada kekurangan. Allah Subhanahu wa taala maha suci Allah yang memiliki segala kesempurnaan. Bukan sahaja Allah ni
Waktu pagi je macam kita bangun pagi rasa segar. Petang balik kerja, letih buat kerja, monyok. Dan Allah macam tu ada. Allah tak kira waktu pagi, waktu tengah hari, waktu petang, waktu malam, waktu mana-mana waktu, sawal pun sama saja bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia tidak bangun tidur, lepas makan, lepas minum air, rasa gegar mata. Nah, buat kerja sekejap, lari balik. Lepas makan kadang-kadang, lari, ngantuk. Allah ada begitu. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah sinah, tidak pernah rasa mengantuk, wala naum, dan tidak juga tidur. Kita bukan saja tidur, mengantuk, selalu tidur pun Allah lemah, kurang kita. Di Allah Subhanahu Wa Taala disebut Subhanallah, Maha suci Allah. Sama ada di waktu pagi, di waktu apa pun, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dan bersikap dengan sempurna, tuan-tuan. Jadi sunnah Nabi SAW yang ketiga kita baca, sunnahnya apa dia? Takrir, ketetapan daripada Rasulullah SAW. Juga contoh takrir Rasulullah. Rasulullah bagi pengesahan di dalam bab hukum makan yang kita panggil binatang, satu binatang di padang pasir yang orang panggil biawak pada pasir atau orang panggil top. Nabi pernah makan ke? Tak. Diceritakan pada satu hari seorang sahabat Nabi, dia tengok seorang sahabat dia duduk pada pasir makan benda tu. Tak. Bila dia pergi jalan dengan kawan dia di pada pasir, dia kawan dia makan. Tak makan. Tak, dia pun masuk pelik. Nabi. Tak, orang duduk bandar, orang duduk kampung lain. Tak. Orang duduk bandar ni tuan-tuan, kalau bukan asal orang kampung, bawa sebagai contoh belum. Kalau kita kata kita, cuba dia orang bandar tengok makan belum. Lagi. Nak tengok binatang belum itu macam ular. Tengok dengan kulit dia geli dan sebagainya. Boleh makan apa dia? Tapi orang kampung biasa makan. Sehari-hari duduk main dengan itu, dengan kak sawah. Nah, dia boleh makan, tak ada masalah. Apa dia biasa. Nah, ini semuanya kebiasaan makan tu menyebabkan. Tapi oleh kerana ada palang pergi kampung, tengok kawan makan ribut, dia pun cerita kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sahabat aku tengok dia makan geli. Tak. Orang kata apa? Tegang, berdiri bulu tekuk. Tak. Kembang pipi-pipi, dia tak boleh. Tapi sahabat tu makan sedap. Rasulullah kata dia makan apa? Rasulullah kata, boleh makan. Biar dia makan. Tapi bila dia begitu, sahabat ni pun pergi rumah sana pula, buah siap, masuk siap-siap, goreng ke apa benda, bawa pergi kepada Rasulullah SAW. Suruh Rasulullah kata makan. Dah hari itu bila kawan tanya dia makan, Rasulullah kata tak apa, biar dia makan. Tak. Bila kawan dia kata begitu, bawa suruh Rasulullah makan. Rasulullah kata tak, aku tak makan. Nah, Rasulullah kata dia tak makan. Bukan maklum, Rasulullah kata haram. Jadi ini antara hadis ataupun dipanggil dalil secara takrir sahaja, pengesahan, pengakuan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah juga setengah ulama sebut berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha." Nah, setengah-setengah buku atau setengah ulama kata sunnahnya apa dia? Sunnah juga termasuk amalan-amalan, perbuatan ataupun kata-kata para khulafa'ur rasyidin, sahabat-sahabat Nabi ar-rasyidin. Tak seperti Sayyidina Umar, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali atau beberapa sahabat lain. Antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, "Alaikum," Nabi kata, "hendaklah kamu berpegang dengan sunnah aku dan sunnah para sahabat." Nabi sebut begitu, tuan-tuan. Maka ada ulama sebut itu juga sunnah. Sunnah apa? Kelakuan, perbuatan atau kata-kata daripada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Baik, sumber yang kedua namanya sunnah. Boleh faham itu? Sunnah, tapi dia sebut sunnah, tidak kata 100% kata Nabi. Ada sebahagian pandangan mengatakan juga disebut sebagai sunnah pada perbuatan atau kata-kata daripada khulafa'ur rasyidin, sahabat-sahabat yang 4. Ada setengah kata sahabat 4, ada kata setengah sahabat-sahabat yang bersama dengan Rasulullah SAW. Baik, kemudian yang ketiga ni dipanggil ijma'. Sumber kepada hukum dipanggil ijma'. Ijma' ni apa dia? Ijma' ni
kata-kata yang disepakati antara ataupun disepakati para ulama. Ahli-ahli ilmu Islam, ulama-ulama mana tutup guru yang alim, mereka sepakat mengatakan hukum ini. Maka dia disebut sebagai ijma'. Itu ijma'. Ijma' maknanya kesepakatan ulama ataupun para ilmuwan Islam dalam sesuatu hukum berdasarkan kepada Quran atau Sunnah. Mungkin secara direct atau kita kata secara langsung tak ada dalam Quran. Secara langsung satu hukum ni tak ada di dalam Sunnah Nabi, tak ada. Maka ada. Nah, sebagaimana kalau kita sebut hari ini di sebahagian daripada negeri seperti di negeri Selangor atau sebagainya, walaupun dia masih lagi ada negeri yang tidak melaksanakan, iaitu zakat pendapatan. Nah, zakat pendapatan orang kerja, tuan-tuan yang bekerja di majikan atau swasta atau kerajaan atau sebagainya, maka di negeri seperti Selangor menetapkan bahawa sekiranya pendapatan setahun tuan-tuan sampai, kalau tak silap saya, 80,000, tak silap saya lah, lebih kurang 80,000, maka orang ni kena zakat pendapatan. Tapi ada beberapa negeri lain tak kena. Dan mereka melihat kepada hukumnya. Satu lagi yang keempat tu dipanggil kias. Kalau zaman Rasulullah SAW tak ada orang bekerja. Di zaman dahulu, di zaman Imam Syafi'i, di zaman ulama-ulama empat, tidak ada orang kerja. Pekerja makan gaji, tak ada. Dulu kerja pun mungkin begitu je, sikit-sikit je. Tidak banyak atau tidak ramai. Bila sekarang ni boleh dikatakan sebilangan besar pula masyarakat kita bekerja makan gaji. Maka bagaimana sekiranya pendapatan mereka banyak setahun, jumlahnya lebih daripada orang niaga kadang-kadang. Peniaga, kalau dia niaga pendapatan setahun dia berapa, maka pendapatan itu dia kena zakat. Kalau dia niaga tapi tidak sampai pendapatan dia setahun sebagaimana pendapatan pekerja tadi. Contoh, dia kerja niaga setahun bolehlah 50,000 ataupun 30,000 gitu dia setahun. Maka dia tak payah bayar zakat. Tapi oleh kerana perniagaan itu sudah ditetapkan, peniaga perlu pada zakat, wajib bayar zakat. Baik, tuan-tuan muslimin dan rahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 sumber yang disepakati dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa sumber kepada hukum Islam ataupun dipanggil perundangan di dalam Islam berasaskan kepada 4 sumber. Apabila berlaku sesuatu perkara, sesuatu isu, maka kita tengok dulu dalam Al-Quran. Dalam Quran Allah sebut ataupun ada tidak. Ulama cari dalam Quran, ada tak ayat yang menceritakan tentang hukum sesuatu perkara ini. Bila hukum tak ada dalam Quran, maka terus dilaksanakan. Tak ada dalam Quran, cari dalam hadis, tengok hadis yang diingati, yang diingatkannya, tak ada juga, maka dia ijma'. Ijma' maknanya ulama-ulama beberapa orang daripada ulama melihat daripada Quran, melihat daripada hadis Nabi, melihat daripada apa yang berlaku sebelum dan sebagainya, maka mereka mengambil panduan daripada situ dengan kesepakatan daripada para ulama tadi mengatakan bahawa hukum begini. Itu dipanggil ijma'. Sebagaimana kias kita. Kita di Malaysia dikenakan hukum zakat fitrah. Kalau ikut hadis Nabi SAW, baginda Rasulullah SAW sebut zakat fitrah ada 5 benda. Nabi sebut kurma, Nabi sebut tamak kurma, Nabi sebut anggur zabib, buah anggur kering, Nabi sebut apa lagi? Nabi sebut jagung, Nabi sebut gandum, Nabi sebut bali. Itu antara benda yang ada dalam hadis. Beras atau padi tak ada. Jadi kita kat Malaysia kita keluarkan zakat fitrah dengan nilai padi, beras. Itu berdasarkan daripada mana? Hadis tak ada sebut. Itu dipanggil kias kepada apa yang Nabi sebut. Nabi sebut apa dia? Gandum, kurma, ataupun Nabi sebut tamak, ataupun Nabi sebut apa nama jagung tadi. Ini merupakan dipanggil sebagai
makanan ruji, makanan utama. Mana apa sahaja makanan utama bagi sesuatu daerah, bagi sesuatu kawasan, maka ia dikira sebagai, boleh dinilai sebagai, dikira dan dinilai sebagai zakat fitrah. Itu dengan sepakat daripada ulama berdasarkan kepada dengan hukum yang keempat, iaitu kias. Nah, kias apa kias ni? Maknanya kias macam mana? Ini pun makanan utama, sana makanan utama. Yang Nabi sebut gandum apa tu ialah makanan asasi. Maka kita di sini asasi kita ialah beras, nasi ke gilai beras ataupun nasi itu dikira sebagai zakat fitrah kita. Nah, kalau nak ikut hadis Nabi tak ada, di kita tak Malaysia tak ada zakat. Nabi sebut gandum, kita makan gandum, kita pun tak ada gandum. Sebab kita tak tanam. Nah, baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlunya kita memahami tentang Al-Quran ini sebagaimana yang dihuraikan oleh Rasulullah dan diperjelaskan oleh para ulama. Kita orang awam tak boleh, kalau kita tengok ayat Quran, mungkin kita tahu bahasa Arab tapi kita tidak faham cara untuk mengambil hukum ataupun mengeluarkan hukum, maka kita tidak boleh. Nah, sebagai contoh, kalau tidak ada dalam perkataan yang disebut oleh para ulama. Nah, Allah SWT sebut dalam Quran, dalam Al-Quran, bila kata kita, Allah kata, "Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Allah sebut, wahai orang beriman, idza qumtum ila shalah, bila kamu nak menunaikan salat, maka basuhlah muka. Ayat Quran kata basuh muka. Apa maksud basuh? Nah, sebahagian daripada orang kita ambil sembahyang, dia basuh muka ke dia buat apa maksud basuh? Apa definisi basuh? Nah, ayat Quran sebut tak? Nabi sebut tak? Ulama sebut. Tak, Imam Syafi'i atau dalam mazhab kita Syafi'i sebut apa itu basuh. Dalam mazhab Hanafi, basuh ni dalam semua ulama boleh dikatakan, ulama sepakat dalam mazhab 4 mengatakan bahawa basuh ialah sekurang-kurang basuh. Sekurang-kurang basuh, air yang ada dalam kat muka kita ni mesti dia mengalir, mesti dia bergerak. Itu sekurang-kurang basuh. Kalau kita ambil air, basuh tangan, tepuk muka kita, basuh muka kita, adakah boleh dikira sebagai mengambil wuduk? Mazhab Syafi'i kata tidak. Sebab apa? Sebab air itu tidak mengalir walaupun basah. Sebab itu tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami kadang-kadang sesuatu hadis itu tidak boleh dengan semata-mata kita faham secara harfi. Kita faham perkataan-perkataan yang dilontar, yang disebut oleh Nabi, ataupun perkataan-perkataan di dalam Al-Quran semata-mata. Sekurang-kurang basuh, mengalir air. Sempurna basuh, mesti gosok. Adakah kita basuh baju? Bahawa apa tu basuh baju? Ambil air, tapi basuh. Air basuh baju kita, basuh dah. Basuh macam tu dah. Basuh mana basuh? Kita letak sabun, kita gosok kita. Itu baru basuh. Maka demikian sepatutnya ketika kita membasuh muka, maka kita kena kita kena gosok. Nah, jangan pula jadi lagu gosok, jangan tak gosok, gosok, jangan tak gosok. Nah, jadi kita basuh muka macam tu je, kadang-kadang tak gosok. Dalam mazhab Hanafi mengatakan bahawa gosok itu wajib, kena gosok sebab basuh. Basuh tak ada orang basuh pergi sampai itu tu, dia kena gosok. So basuh muka gosok, basuh tangan pun gosok. Untuk mazhab Syafi'i kata, untuk sempurna basuhan-basuhan ambil wuduk, sunat gosok, basuh muka gosok. Nah, air itu satu mengalir. Basuh tangan gosok, bukan kata tangan air lagi tak gosok. Nah, kita basuh baju, buka paip letak baju macam tu, air mengalir, tak gosok apa-apa. Basuh tak. Dan tidak dikira sebagai basuh yang lengkap dan sempurna. Oleh itu, tuan-tuan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita basuh, sama ada basuh muka, basuh kaki, basuh tangan, untuk mengambil wuduk sekurang-kurang ataupun supaya tidaknya kita gosok. Kita kena ada dipanggil adal gosok. Tak gosoklah sikit. Bukan payah mana pun,
Untuk apa? Sempurna wudu. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah kata, man tawadda'a fa ahsa fi baitihi fa ahsana. Sesiapa yang mengambil wudu di rumah dia dan dia ambil wudu dengan baik, dengan sempurna. Sempurna itu apa ni? Cara ni lah. Basuh dengan betul, kemudian gosok. Cara yang disebut dalam fiqh. Bukan kata basuh muka seluruh, basuh tangan kau baik, tak gosok. Itu tidak sempurna. Nah, memang basuh semua anggota, tetapi kesempurnaan dalam mengambil wudu termasuklah kena gosok. Jadi muslimin yang rahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang pertama perlu dijelaskan. Perlu ataupun kita memahami Al-Quran perlu kepada hadis-hadis Nabi. Nah, sebab Al-Quran tidak menceritakan tentang antara perkara nak faham Quran, kita kena faham satu perkara, satu subjek atau satu pelajaran dipanggil sebab nuzulil ayat. Sebab ayat-ayat itu turun. Nah, sebahagian daripada ayat Quran dia ada sebab kenapa dia turun. Allah turunkan ayat itu sempena dengan suatu peristiwa. Ada satu benda yang berlaku, maka turun satu ayat. Begitu juga Rasulullah SAW, tuan-tuan. Bukan kata semua hadis, tapi tidak ada sebahagian daripada hadis Rasulullah SAW sebut begini-begini sempena ataupun kerana ada peristiwa. Nah, sebab tu kalau tuan-tuan perhati, mungkin tuan-tuan biasa ataupun pernah atau tidak pernah mungkin dengar, bila Rasulullah SAW ditanya mengenai Islam. Nah, ada kata silap saya ada dua tiga hadis, dua tiga riwayat, dua tiga cerita Rasulullah ditanya mengenai ayyul Islam khair. Rasulullah, sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah yang paling baik dalam Islam? Ada Nabi sebut, hendaklah kamu bagi salam. Bila kamu jumpa orang, kamu bagi salam. Ini kamu kena tegur. Ada orang lain kitanya, Rasulullah tak kata macam tu. Rasulullah kata kamu kena bagi makan. Nah, kamu kena jamu orang bagi orang makan. Ada orang lain tanya, Nabi tak cakap macam tu. Nabi cakap benda lain juga. Benda Islam yang baik ialah kamu kena tegur siapa, kamu kena bagi salam, kamu kena bangun orang makan, hendaklah kamu begini. Macam-macam kan. Kenapa? Sebab sebahagiannya ialah kata Nabi sebut itu mengikut keadaan individu penanya, si sahabat yang bertanya. Mungkin wallahualam kita nak tuduh, kalau kita nak tuduh mana sahabat yang bertanya, bila Rasulullah kata kamu kena bagi makan, mungkin sahabat ni dia jenis kurang payah sikit nak belanja orang. Ada orang kita macam tu, ajak orang pergi kedai kopi ni hari-hari, tapi nak tunggu dia belanja setahun, nak jumpa dia belanja sekali payah. Ada tak? Ajak kawan, jom minum, jom ngeteh, jom sana sampai kat kedai. Oh, sembang lama. Tak, bila kawan dah bayar, barulah jual balik. Tak, kalau sebelum kawan bayar, dah ajak dah balik. Nah, ada juga jenis, jenis macam tu. Nampak macam mana perangai Muslim berbeza kan? Begitu juga Rasulullah SAW sebut bila sahabat tanya apa benda baik dalam Islam, Rasulullah kata bila kamu jumpa orang, kamu kena tegur bagi salam. Mungkin ada orang macam kita hari ini kan. Bukan dikata dia disombong. Jenis karakter kalau kita kata. Ada individu ni jumpa dengan orang, nak panggil, nak kat tangan, bagi salam, nak senyum payah. Ada. Kan? Mungkin tuan-tuan bekerja, kawan-kawan saya bekerja, kita nak jumpa bercakap dengan dia sekali sebulan payah. Tapi bila bercakap okey je. Ada macam tu. Orang yang jadi macam ni, Rasulullah kata adalah kamu, benda yang baik bagi kamu, kena kamu bertegur siapa, kena tanya khabar, cakap siapa, bukan duk dia buat hal kita sendiri. Tak. Jadi muslimin sahabat-sahabat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran bahagian besar dijelaskan oleh sunnah, dan sebahagian besar sunnah pula dijelas ataupun diberi penerangan oleh para ulama. Nak ulama-ulama ataupun sepupu orang alim cerita hadis ni nak faham begini maksudnya, begini maksudnya. Kalau kita faham dari sudut perkataan, mungkin dia membawa kepada pemisungan ataupun salah erti tentang Al-Quran dan tentang hadis Nabi. Oleh itu belajar ini hukum dia wajib. Nah, sehingga Imam Ghazali sebut orang yang belajar dengan cara baca buku je,
Dia baca buku, dia tidak jumpa dengan guru, dia tidak mengadap guru, boleh jadi Imam Syafi'i, Imam Ghazali kata, orang yang baca buku semata-mata tanpa berguru, ada guru depan ini, maka dia kata boleh jadi syaitan akan menjadi gurunya. Dalam masa dia baca, syaitan akan garu. Ini maknanya dia gini, makin bahkan faham jadi garu. Nah, sehingga timbullah berbagai-bagai ajaran yang ada di dunia ni. Contoh di tempat kita di Selangor ataupun di Malaysia ni, banyak yang kita panggil ajaran sesat. Kenapa ajaran sesat tu tak? Nah, sebahagian kerana mereka baca buku, kitab-kitab tu baca sendiri, tak mengaji. Di maksud yang disebut, yang ditulis lain, tapi dia faham lain, maka bawa kepada pemesongan. Itulah yang disebut nak berlaku. Macam dalam Quran. Dalam Al-Quran kalau belajar secara harfi, cara perkataan teks ayat, boleh dirosak. Allah kata apa? Allah kata, Allahumma salli ala Muhammad. Aqimkan. Wa'bud, Allah sebut, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah kata wa'bud, sembahlah kamu Tuhan kamu, beribadatlah kamu, mana solatlah kamu, sembahyanglah kamu sehingga kamu yakin. Nah, ini kata mana? Itu kan itu harfi. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhan kamu sehingga kamu yakin. Nah, mana sembahyang sehingga kita yakin dengan Allah. Kalau tak yakin dengan sembahyang. Jadi orang tak sembahyang ni, dia tak yakin Tuhan. Orang yang dah yakin dia tak sembahyang. Sebab Allah kata begitu. Betul ke macam tu? Ayat ni. Nah, ayat tu betul ke maksudnya? Tak betul. Yakin, perkataan al-yakin dalam Al-Quran itu memberi makna hatta sembahlah, beribadatlah kita kepada Allah sehingga kita mati. Yakin, kata al-yakin dalam Quran makna dia memanglah dalam bahasa Melayu makna yakin itu yakin. Dan maksud ayat di situ kata ulama, al-yakin itu dengan makna al-maut, mati. Beribadat sehingga mati. Tak mati hidup macam mana lagi mesti hidup kena beribadat. Ya. Sakit macam mana cara solat, cara sakit, beribadat cara orang sakit. Bukan kata bila kita sakit kita berhenti daripada beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu tuan-tuan sahabat-sahabat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum yang ada pada hari ini sebahagian besar dijelaskan di dalam Al-Quran, dan sebahagian daripada hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran diperinci ataupun dijelas lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebahagian daripada hadis Nabi dijelaskan oleh para ulama. Kita yang tak tahu bahasa Arab, yang tak pandai, tak mengerti ini, jangan sekali-kali mudah untuk kita tafsir Al-Quran. Jangan sekali-kali kita mudah untuk nak menghurai, nak mentafsirkan sunnah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar itu. Mungkin kita tahu, kita rasa untuk diri kita sendiri, okey. Kalau sekiranya dia tidak menyalahi hukum agama, selagi dia tidak salah dengan enakmen kita kata hukum Islam, boleh untuk diri sendiri. Jangan kita sepak. Tak boleh. Baik muslimin yang dirahmati dan sekalian, hukum cerita haramnya arak, haramnya judi, haramnya tenung nasi, haramnya apa nama kalau perkara lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut berbagai-bagai. Nah, Allah sebut sebagai contoh, Allah sebut secara general, secara umum. Allah kata bila sesuatu hukum yang kamu tak tahu atau sesuatu isu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kena tanya ahli, orang yang mahir, orang yang pakar dalam sesuatu bidang, barulah kita dapat keyakinan. Allah kata fas'alu ahla dzikr, dia tanya orang yang pakar, orang yang mahir dalam sesuatu isu, barulah kita dapat. In kuntum, sekiranya kita tak tahu. Nah, kalau kita kata sebut kita nak tahu macam mana buat roti canai, kita kena tanya orang buat roti canai lah. Tak, kita nak buat roti canai, kita tanya orang yang buat chapati, tak boleh. Kalau nak tanya chapati, buat macam mana orang tanya chapati? Tak. Kecuali memang dia mahir belaka buat roti ni, kan? Kita kata chef ni seorang tukang masak, chef dia mahir bahagian apa menu-menu jenis.
barang-barang makanan barat atau makanan-makanan tertentu, dessert dan sebagainya, mungkin kita boleh tanya. Itu juga dalam agama ni kita kena tanya orang yang ahli. Jadi muslimin yang rahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ini saya sebut itulah sedikit pengajian atau bincang kita pada malam ini. Islam sesuatunya agama yang ada sumber. Islam satu-satunya agama yang ada sumber. Kali-kali kita tanya agama-agama yang ada pada hari ini, tak kira lah agama mana, sumbernya di mana, siapa yang menyediakan sumber itu. Kristian yang ada, yang dibawa oleh asal daripada Nabi Musa, yang dipanggil dengan Kristian lama. Kemudian yang dibawa oleh Nabi Musa dipanggil dengan Kristian baru. Ataupun dalam bahasa itu dipanggil Kristian Qadim, Majus Qadim dan Majus Qadim jadi, ataupun dipanggil dengan Katolik atau sebagainya lah tu agama mereka. Dan sumbernya pun hari ini sudah berbeza tuan-tuan. Kitab Injil yang ada, mungkin yang ada kitab Injil yang ada di Malaysia, kalau tuan-tuan bawa pergi lagakan dengan kitab Injil yang ada di Eropah, ada part-part yang berbeza. Tak sama kan? Yang asal dikatakan sama, yang asal dulu tu tak kira lah. Yang ada sekarang ni pun, yang versi yang ada di Asia, yang berada di negara Arab berbeza. Itu saya pernah ditunjukkan silap saya masa saya belajar dulu. Ada kawan saya dia pernah beli buku kitab Injil tu dekat Malaysia, dan kemudian dia beli kitab Injil pula dekat Mesir, dan dia pakai ada part yang tak sama. Dan kita beli Quran kat mana pun sama je. Kalau juzuk 1 mula dengan Alif Lam Mim, juzuk yang hari akhir mula dengan Amma Yatasaalun, sama. Pergilah ke mana-mana tu sama je Quran. Tidak ada perbezaan. Kalau kata surah Baqarah ada 200 ayat, beli Quran mana-mana tu surah Baqarah ada 200 ayat. Kita beli Quran surah Fatihah kita baca di Malaysia mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pergilah serata dunia kat mana pun, semua orang baca Fatihah, dia tak baca. Bila baca Fatihah, Qul huwallahu ahad ada. Semua bila suruh baca Fatihah akan baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di mana? Sebab apa? Sebab Islam satu-satunya agama yang Allah sendiri sebut, Allah yang jaga, bukan kita manusia. Allah kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah sebut dialah yang menurunkan zikra Al-Quran. Islam ini yang asaskan kepada Quran. Kemudian Allah kata dialah yang hafizun, dialah yang menjaganya. Bukan kita manusia. Kita manusia ni guna je tuan-tuan. Ini muslimin sahabat-sahabat yang dirahmati dan kasih Allah Subhanahu Taala. Itu sedikit sumber kepada Islam. Maksudnya Islam ada sumber asalnya yang disepakati di antara mazhab 4, iaitu Quran, pertama Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma', dan yang keempat dipanggil qiyas. Jadi kita sebut dah tadi, Quran itu apa dia, sunnah apa dia, ijma' apa dia, kemudian qiyas itu apa dia. Mudah-mudahan insya-Allah pada masa akan datang atau pada bulan hadapan kita sambung lagi bicara kita. Mungkin kita akan sebut lagi apa antara hukum ataupun yang dijelaskan di dalam Al-Quran kepada kita mengenai hukum, mengenai perundangan. Maknanya kita semua tahu hukum yang ada dalam Islam ni, iaitu ada wajib, ada sunat, ada harus, ada makruh dan haram. 4 perkara ni. Kita buat mana 4 perkara ni, ada perkara itu secara nyata dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran Al-Karim, dan ada sebahagiannya pula dinyata ataupun dijelaskan oleh Nabi SAW. Baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, diselesaikan pada itu sebagai perbincangan untuk kita pada kali ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah itu daripada kekurangan ataupun kelemahan saya, minta ampun dan maaf pada semua. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma yanfa'una
وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والإيمان وتقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الله